Okey, mari kita teruskan perbincangan tentang karangan BMSPM KSSM. Karangan kita hari ini, kita nak fokus pada topik-topik yang penting, okey, yang boleh keluar dalam peperiksaan. Jadi yakinlah, kena kata I can, tak boleh kata I can't, okey. I can, okey, I can tu positif. Kalau I cannot tu negatif. Alright, harapan masih ada. There is hope, don't worry. Until the last minute, kamu masih boleh belajar, okey. Setiap hari adalah anugerah Tuhan yang istimewa. Jadi kita gunakan setiap hari dengan sebaik mungkin. Kalau nak future yang bagus, buat kerja dalam present. Okey, hari ini, apa yang kamu buat hari inilah yang menentukan hari esok. Okey, tengok gambar pun kamu tahu. Topik ini kamu tengok gambar pun kamu tahu. Ini berkaitan dengan aktiviti gotong royong yang menjadi salah satu nilai murni dalam kalangan masyarakat Malaysia. Okey. Walaupun nilai ini nampaknya sekian luntur, tetapi nilai ini memang satu nilai yang baik, sepatutnya diwariskan kepada generasi akan datang. Untuk generasi akan datang, kita tak boleh bagi Malaysia -1. Malaysia minus gotong royong. Tak elok. Apa yang sepatutnya kita bagi sebagai satu generasi hari ini ialah Malaysia yang lebih baik. Bukan Malaysia yang kurang, bukan yang minus. Sepatutnya ada plus. Jadi itulah tugas generasi terkini, termasuk kamu. Okey, generasi terkini tugasnya ialah mewariskan Malaysia yang lebih hebat. Lebih hebat daripada apa yang kita alami. Okay, topik ini tidak akan lari daripada teknik SKLK. Saya selalu menekankan SKLK sebagai satu pendekatan bagi membuat persiapan peperiksaan. SKLK ni kamu boleh buat dalam satu muka surat. Tulis isi sebab-sebab, kesan-kesan, langkah-langkah, kepentingan, pelbagai topik kita boleh buat SKLK. Di atas ni tulis isi, bawah ni tulis peribahasa. Peribahasa, simpulan bahasa, pendapat tokoh, kata-kata hikmat. Asalkan ia berkaitan dengan tajuk, kita boleh tulis. Okey, untuk amalan gotong royong kalau kamu perhatikan, kita boleh melihat isu gotong royong dari 4 skop saja. Sama ada ia keluar dalam karangan bahagian A, karangan bahagian B, rumusan ataupun pemahaman petikan umum, dia ada 4 perkara jadi boleh tanya. Satu, sebab-sebab masyarakat kini kurang bergotong royong. Kenapa orang sekarang ni kurang bergotong royong? Satu, ni boleh keluar dalam pemahaman petikan umum, 4 markah dia boleh bagi. Ataupun kesan-kesan negatif sekiranya amalan gotong royong dialpakan. Kalau kita alpakan gotong royong, okay, what will happen to us? Itu kesan negatif. Langkah-langkah untuk memperkasakan amalan gotong royong, dan akhir sekali kepentingan amalan gotong royong. Jadi inilah SKLK. Alpa ni, dialpakan maknanya diabaikan lah. Alpa maknanya cuai, lalai ataupun abai. We ignore something. Something is good but we ignore. Itulah maksudnya alpa. Memperkasakan pula, perkasa ni, ini perkasa ni kata dasar. Kata dasar. Per ni bukan imbuhan. Dia kata dasar. Perkasa maknanya gagah lah. Gagah, perkasa. Kuat. Kekuatan. So maksudnya sama dengan memperkukuh ataupun memperkuat amalan gotong royong. Okay, dalam peperiksaan, mana-mana aspek ini boleh keluar. Sekarang kita lihat pula satu lagi topik yang berkaitan, iaitu semangat kejiranan. Kamu tengok gambar pun kamu tahu ini tentang semangat kejiranan. Saya rasa 4 topik yang hampir sama, isi-isinya hampir sama ialah gotong royong, semangat kejiranan, amalan rumah terbuka dan perpaduan. These 4 topics are actually interconnected. Connected. Kalau kamu boleh buat gotong royong, boleh buat semangat kejiranan. Sebab kepentingannya lebih kurang sama. Langkah-langkahnya lebih kurang sama. Okey, tengok semangat kejiranan pun kita boleh lihat 4 perkara. Sebab-sebab semangat kejiranan semakin luntur, kesan-kesan negatif sekiranya semangat kejiranan luntur,
langkah-langkah untuk memperkasakan semangat kejiranan dan kepentingan-kepentingan semangat kejiranan. Masih kita apply SKLK. Sebab, kesan, langkah, kepentingan. Apa jua topik kalau kamu dah prepare macam ni, yang mana keluar pun kita boleh jawab. Sebab kita buat persiapan secara menyeluruh tentang topik itu. Itu yang penting. Okey? Tapi, ada tapinya. Kamu kena cukup berhati-hati. Kamu kena cukup berhati-hati kerana ada kehendak selain yang ini. Ada kehendak soalan yang selain yang ini. Kamu kena baca soalan dengan teliti. Karangan bahagian A, bahagian B kena baca dengan teliti. Pelajar KSSM, Sukatan Baharu, semua mata pelajaran lah. Saya cadangkan kamu baca arahan dengan teliti. Word by word you kena baca. Lepas tu guna highlighter. Highlight. Highlighter tu membantu minda kita fokus. Okay, it forces your brain to focus. Kalau kita dah highlight satu benda tu, memang otak kita secara unconscious akan fokus benda tu. So, dia tak akan keluar tajuk. So, kena highlight. Kena tengok apa tema dia. Karangan ni tentang tema apa. Lepas tu apa kehendak soalan. Kehendak soalan dia suruh bincangkan apa. Huraikan apa. Jelaskan apa. Kena highlight elok-elok. Okey, yang saya kata be careful ni. Kerana saya bimbang ada skop lain yang ditanya. Kamu prepare sebab, kesan, langkah, kepentingan. Terutamanya soalan macam ni keluar kepentingan dan langkah lah. Semangat kejiranan, gotong royong, amalan rumah terbuka, perpaduan. Yang keluar biasanya ialah kepentingan ataupun langkah. Tapi kamu boleh dikejutkan dengan soalan-soalan lain. Itu maksud saya. Okey, sebab tu saya kata be careful. Hati-hati bahagian ini. Okey? Kamu boleh dikejutkan oleh soalan seperti activity. Langsung tak ada SKLK. Something else, you know. Aktiviti-aktiviti yang dapat memperkasakan semangat kejiranan. Okey, apa aktiviti yang dapat memperkasakan semangat kejiranan? Aktiviti bukan langkah. Jangan pergi tulis kerajaan haruslah mengadakan kempen. Kempen tu langkah. Undang-undang tu langkah. Okey? Ini aktiviti-aktiviti. Jadi kamu kena tulis isi seperti kalau kita nak perkasakan semangat kejiranan di taman perumahan kita, di kampung kita, di tempat tinggal kita. Nombor satu, kita boleh kata aktiviti beriadah bersama jiran. Kita nak pergi jogging, bawa jiran sekali. Kita nak main badminton, bawa jiran sekali. Kita nak main futsal, bawa jiran sekali. Itu satu isi yang bagus. Aktiviti beriadah bersama jiran. Nombor dua, kamu boleh kata kita boleh adakan hari keluarga. Sekali-sekala dalam setahun tu kita adakan hari keluarga. Hari keluarga tu aktiviti tau. Hari keluarga tu aktiviti. Sesuai. Okay, nombor tiga, kamu boleh kata kita boleh adakan program gotong royong. Gotong royong is actual action. You go down to the ground and do something. Okay, membuat sesuatu untuk kebaikan bersama. So, gotong royong boleh menjadi satu aktiviti. Kunjung mengunjungi. Kunjung mengunjungi maknanya saling mengunjungilah. I visit your family, you visit my family. Mungkin ada orang yang sakit, kita pergi tengok. Ataupun ada yang family yang dapat anak cahaya mata. Okay? Lahirkan anak, kita pergi jumpa, we say hi. Semua ni adalah aktiviti-aktiviti yang dapat mengeratkan semangat kejiranan. So, ingat, soalan tak semestinya keluar langkah atau kepentingan. They will narrow down into something else. Lembaga peperiksaan dia bijak. Dia tahulah macam mana nak tanya kamu. They know how to confuse you. Okay? So you don't be confused. Nasihat cikgu ialah baca soalan dengan teliti. Apa yang kamu ramal, cikgu kamu ramal, mungkin keluar dari segi topik saja. Cikgu kamu ramal semangat kejiranan, ya keluar semangat kejiranan. Tapi kehendak soalan mungkin bukan sesuatu yang kamu pelajari di sekolah. Itu bahayanya. Sebab tu saya kata, berhati-hati ketika kita jawab soalan karangan, bahagian A, bahagian B, apa-apa bahagian pun lah, kata satu, kata dua, lebih baik baca arahan dengan teliti, itu sangat penting untuk kamu. Saya juga ada satu konsep smart ramalan. Maknanya, topik-topik yang hampir sama, kita boleh bersedia
secara bersama. Maknanya kita boleh buat one shot lah. 4-5 topik kita boleh study sekali. Itu smart ramalan. Macam topik yang saya katakan tadi, 4 topik ini yang berkaitan dengan masyarakat, iaitu gotong royong, semangat kejiranan, amalan rumah terbuka dan perpaduan ini. Sebenarnya saya dah kata 4 topik ini interconnected. Why not we study one shot? We prepare pengenalan one shot. Kita boleh buat. Contoh, tengok saya bagi pengenalan. Pengenalan untuk gotong royong. Masyarakat Malaysia dan amalan gotong royong tidak dapat dipisahkan. Tengok, saya tak guna pun pada era globalisasi. Apa kaitan globalisasi dengan gotong royong? Jangan pakai hantam sajalah pengenalan. Tulis yang bersesuaian dengan topik. Okey, cikgu-cikgu pun dah boring dengar pengenalan-pengenalan yang sama saja. 200 pelajar semua orang start pada era globalisasi. Buat apa macam tu? Okey, walau bagaimanapun, walau bagaimanapun, pada era digital ini, sekarang ni era digital ini, masyarakat kita kian mengalpakan budaya gotong royong. Memang betul, sekarang dia dengan handphone dia sajalah. Semua belik phone saja. Sesetengah golongan masyarakat kini bersikap individualistik, mementingkan diri, dan materialistik, mementingkan kebendaan. No money, no talk, that kind of attitude. Okay, dia pentingkan duit saja. Bak kata peribahasa Melayu, bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Mementingkan dirilah maknanya. Sikap ini akan meranapkan budaya murni yang diwarisi oleh masyarakat sejak zaman berzaman. Apa yang kita warisi sejak zaman berzaman boleh hilang kalau kita ada sikap individualistik dan materialistik. Oleh itu, semua pihak haruslah berganding bahu bagai aur dengan tebing untuk memperkasakan amalan gotong royong dalam kalangan masyarakat. Ini pengenalan contoh saya bagi. Okey, walaupun saya boleh tulis lebih kompleks, tapi saya nak semua pelajar faham. Jadi, biasakan pendekatan yang unik, yang baharu. Kalau cikgu kamu ajar 4 kelas, maknanya 200 pelajar akan tulis cara yang sama. Kamu kenalah tonton video YouTube, video cikgu-cikgu di YouTube untuk mempelajari cara yang tidak digunakan di sekolah kamu. Supaya karangan kamu tu outstanding, berbeza sedikit. Tapi jangan keluar tajuk. Jangan tulis benda yang tak ada kaitan. Okey? Ya, saya terus gotong royong, saya terus mula masyarakat Malaysia. Okey? Smart ramalannya macam mana? Apa cerita smart ramalan ini? Pengenalan yang saya tulis untuk gotong royong ini dengan mudah boleh diubah suai untuk topik lain seperti semangat kejiranan. Tengok, masyarakat Malaysia dan semangat kejiranan tidak dapat dipisahkan. I just change the word, I just change amalan gotong royong to semangat kejiranan. Same pengenalan. 100% same. Kalau karangan yang lain seperti amalan rumah terbuka keluar, rumah terbuka, same thing. Saya tukar kepada amalan rumah terbuka. Masyarakat Malaysia dan amalan rumah terbuka tidak dapat dipisahkan. Walau bagaimanapun, pada era digital ini, masyarakat kian mengalpakan budaya rumah terbuka. Betul? Apa yang saya katakan itu betul? So, akhirnya saya bagi kehendak soalan ialah langkah, jadi semua pihak haruslah. Ayat terakhir biasanya merujuk pada kehendak soalan. Kalau soalan mau sebab, tulis sebab. Tanya soalan seperti, mengapakah terjadi demikian? Jadi pemeriksa tahu, kamu nak tulis sebab. Kalau kesan, nyatakan kesan. Kalau langkah, nyatakan langkah. Tulis macam langkah. Tengoklah di sini, 3 topik lah pengenalan saya sama. Kita smart tak smart ni? Kita memang smart. Okey, ini yang saya maksudkan supaya kamu boleh membuat persiapan-persiapan dalam jangka masa yang singkat. Kamu boleh belajar dan menguasai lebih banyak topik. Untuk itulah saya berikan smart ramalan. Saya ada banyak smart ramalan topik yang lain. Ini yang sangat penting untuk kamu. Jadi pastikan belajar rajin-rajin, guna cara yang kreatif dan kuasai apa yang dipelajari. Okay? Good luck everyone. Bye-bye and take care.